Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala rasulil amin, wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla, wa anta taj'alul hazna idha syi'ta sahla. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah, wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, tiap-tiap malam senang sama-sama kita berhipung dalam majlis ilmi yang diadakan oleh pihak Masjid Al-Muhajirin. Ikhwan yang dikasihi sekalian, malam ni mari sama-sama kita renung satu sejarah yang agak kata penting kita perlu tahu. Berapa banyak sejarah belum pada kita, lebih-lebih lagi sejarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan juga sejarah yang dibuatkan oleh para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Hari ini satu sejarah yang saya nak kupas dengan ikhwah, iaitu tajuknya Saqifah, hakikat Saqifah. Gapo dia Saqifah? Cerita Saqifah adalah cerita yang paling penting bagi fok-fok kita kena tahu sebenar dia balah mana cerita dia. Sebab cerita Saqifah ni yang mengindungi tiga grup. Satunya grup Ansar, seluruhnya secara umumnya Ansar. Yang keduanya wakil daripada Muhajirin, dan yang ketiganya iaitu sebelah duduk cara kepada mayat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pada hari 12 Rabiul Awal tahun yang ke-11 Hijrah. Biasanya Rabiul Awal ni kita terkenal dengan Maulidur Rasul. Tapi dalam sejarah pada tepat 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijrah, hari tu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat. Tiba-tiba pada hari tu golongan Ansar, orang kampung ahli Madinah, orang tempat Ansar, buat berhimpunan besar di suatu tempat iaitu nama Saqifah. Itu cerita dia. Sebab itulah cerita Saqifah ni besar penting benar. Ya ada benar keliru, ada orang yang tak niat tak molek kepada Islam ni buat cerita ni jadi keliru. Sebab orang mula cerita Saqifah ni Ansar. Soalan yang marinya bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia. Jasad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam belum lagi nak sipai. Satu golongan di kalangan orang Islam, satu golongan di kalangan segeruk semua Ansar, sama ada Aus dengan Khazraj, buat berhimpunan satu tempat iaitu tempat Saqifah. Tujuan dia nak latih ketua. Apa tujuan Ansar? Sekaligus tu nampak huduh ya. Nabi SAW meninggal, hari tu lah mayat Nabi SAW tengah-tengah duduk nak mandi. Tiba-tiba satu golongan di kalangan muslimin pergi berhimpun di satu tempat untuk nak pilih di kalangan fak dia ni jadi ketua.
rati pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Soalannya hagano gaduh tu lalunya. Gano remoni gaduhnya dewi mayat Nabi sipai dulu. Bapa tak lepas Nabi mani mayat Nabi siap semaya jenazah wisiat sipai mayat Nabi sallallahu alaihi wasallam wisiat dulu baru panggil orang Islam semua di Madinah tu lepas tu buat pilihan. Hagano remoni gaduh sangat. Tu soalan yang menyelirukan hati kita. Cong wang celah ni orang ambil buat keliru. Kalulah demo ni beri sucai sungguh gak apa tak royak fak muhajirin mari duduk sekalinya. Dia duduk buat senyap-senyap. Tu dia Saqifah. Sedangkan anak cucu Nabi, sepupu Nabi Ali radhiyallahu anhu duduk bani mayat Nabi dia pergi beripung. Abu Bakar, Umar pun tubik tinggal mayat Nabi pergi duduk beripung di Saqifah. Akhir-akhir sudahi dengan latih Abu Bakar radhiyallahu anhu jadi khalifah. Mananya suci. Tu dia. Benar yang mengelirukan hati. Orang yang tak tahu sejarah akan ditipu, akan ditarik oleh orang yang niat tak molek pada Islam. Sedangkan hakikat sebenar kita kena terima kasih kepada Ansar. Orang yang mula cerita ni. Bukan sebaliknya kita kena kata huduh, bukan sebaliknya kita kena caci, bukan sebaliknya kita kena benci dak. Bahkan kita kena terima kasih kepada Ansar yang mana dia tu fak dia tu bui adakan perhimpunan di Saqifah. Cerita Saqifah panjang. Tapi belum nak masuk isi tu, pertama kali caranya bila kita buat kaji sejarah, nak kena hati cuci demon ni, kita kena tengok hidup dia dulu. Kena tengok pertama kali bagaimana Rasulullah sallallahu itu Allah Subhanahu wa taala cerita demon ni. Sebab peristiwa Saqifah ni bukan Ansar seorang dua. Tapi Ansar semua mari beripung satu suara pakat. Kalau orang kampung Talat Mai gak bukan seorang dua dak. Sutai kedai berapa rumah pun mari semua mari habis. Mari habis. Sebab itulah mula-mula kita nak kecek Saqifah, kita kena kenal dulu Ansar pia. Grup pertama Abu Bakar, Umar wasa tak kena kecek dah. Tapi Ansar ni bagaimana? Fak dia gano ya buat balas tu ada gapo? Tu Saqifah. Saqifah nama tepat. Suatu tempat yang golongan Ansar ni buat beripung. Tujuan buat beripungnya nak pilih pemimpin latih ketua. Lepas pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia. Tapi soalan supaya rakyat saning lah. Apakah sebab hagano gaduh tu lalu? Habak apa tak mayat Nabi siap dulu? Habak apa tu bak apa ni? Gaduh setara mana nah? Soalan yang kalulah kita duduk dengan Raymond ni, kita kenalah soalan balas ni. Siapakah orang hati tak molek tengok nilai kepada sahabat Rasulullah sallallahu alaihi tak molek, panggil tepat tu panggil kata sabjun. Orang jahat juga beripung wal iyad billah. Kalau situ tu sabjun makna kata Abu Bakar dilatih oleh fortune. Berat sangat. Sebab kita kena tahu sejarah latih ke Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu timurnya berlakunya selesainya di Saqifah. Pak orang mulanya Ansar. Sebab tu pertama kali kena Ansar. Allah Subhanahu wa taala cerita tentang Ansar secara umumnya. Saya kata dalam surah Al-Hasyr walladzina tabawwa'ud dara wal iman. Apa lagi? Yuhibbuna man hajara ilaihim. Akhir-akhir ayat saya kata ulaika humul muflihun. Ansar secara umumnya saya kata mereka ni adalah mereka golongan orang yang berjaya. Waktu Tuhan cerita dalam Quran secara mereka.
Hadis pula. Nah, hadis diriwayat oleh Al-Bukhari dalam kitab Manaqibil Ansar. Nah, Ansar ni jadi satu alamat, satu kerangmai kata tunjuk kata kita ni orang beriman ke tak beriman. Nabi SAW kata Al-Ansar la yuhibbuhum illa mu'min. Golongan Ansar ni tak ada orang sayang, orang kasih kepada mereka ni, malaikat orang tu orang beriman. Nah, wala yabghaduhum illa munafiq. Nah, isyarah Nabi SAW royak. Nak cek kata orang ni beriman, orang ni munafik, Nabi royak. Dalam Sahihul Bukhari. Nah, Al-Ansar la yuhibbuhum illa mu'min wala yabghuduhum illa munafiq. Tak ada orang yang sayang kasih kepada Ansar, malaikat orang tu beriman, dan tak ada orang yang benci pada Ansar, malaikat orang ni munafik. Faman ahabbahum ahabbahullah wa man abghadahum abghadahullah. Sesiapa kasih kepada mereka ni, maka Allah akan kasih pada dia, dan sesiapa benci marah kepada mereka ni, nescaya Allah Subhanahu wa taala akan marah kepada dia. Ni hadis, saat ni qiraat. Tu cara umum. Hagano kena ada lakrakan daripada Allah Subhanahu wa taala setara ni. Nabi lagi lakrakan setara ni nah. Satu mauqif Ansar yang menunjukkan hati demo ni. Sebab gapo yang boleh lakrakan daripada Allah. Allah kata demo ni orang berjaya. Gano Nabi siapa ke cerita kata alamat orang beriman, alamat orang bukan beriman adalah kasih dengan benci demo ni. Lepas tu kerja besar dia kerja di Saqifah tadi. Buat kerja Saqifah semasa dia beripung ni, Umar tak tahu, Abu Bakar pun tak tahu, Ali bin Abi Talib pun tak tahu, tak ada dia tahu. Saqifahขึ้นdengan cara ketanhan. Muhajirin tak ada dia tahu. Sebab Muhajirin bakal duk bergaduh dengan jasad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang mani mayat Nabi sallallahu alaihi wasallam ni antaranya Ali bin Abi Talib, Patu Abbas duk mani mayat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abu Bakar, Umar semua duk tunggu. Tapi Ansar tak. Fak dia pakak bi orang kampung dia semua pergi di Saqifah. Tam doi palakan. Nah, lakoh langat. Tapi belum nak sampai kisah Ansar, kita kena kenal dulu syakhsiyah Ansar. Balah mana? Satu mauqif dalam peperangan Hunain. Kita dengar banyak cerita peperangan Hunain. Nah, Tuhan cerita kat dalam Quran. Nah, perang Hunain ni. Dalam perang lepas pada berlaku peristiwa perang Hunain, orang Islam dapat kemenangan. Hunain dapat kemenangan sebab Ansar. Setelah mana pusingnya pertama pelaga antara Quraisy dengan musyrikin dengan Islam, kali pertama ni Islam hunu. Sampai Nabi SAW panggil, ya ma'syaral ansar, ya ma'syaral ansar. Bahawa Ansar dengar, dia tegak sampai boleh kemenangan dalam peperangan Hunain. Bila boleh kemenangan, harta rapasan banyak harta rapasan boleh mari. Harta rapasan ni boleh bagilah. Aku harta rapasan bawa pergi Mekah. Bawa siapa masa bagi, Nabi SAW ambil harta rapasan, harta benih dalam peperangan tadi, bagi kepada ahli Mekah semua. Tak ada wis sekok kepada Ansar. Sekok habuk tak ada boleh. Kawal. Siapa dapat kemenangan
Kawai yunjak tegak siapa boleh kemenangan, siapa Islam boleh kemenangan sebab Ansar. Tiba-tiba harta rapasan sekut Nabi tak ada beri kepada Ansar. Nabi ambil bagi kepada ahli Mekah bisnya. Bagi bisnya. Kalau kita berasa gano, sekaligus berasa gano. Kawan ni jong mati, jong gapo tegak dengan Nabi SAW dalam perang. Tiba-tiba harta rapasan kawan tak boleh sekut. Berasa tak? Memang berasa. Ansar juga berasa. Tapi berasa sebab kita tak tahulah deh. Ansar mula kecek. Kata berkali Nabi SAW nak klik duk Mekah dah kali sabit buat baik dengan ahli Mekah sangat. Peperangan Ma'rakah Hunain ni belum pada Fatah Mekah. Buka Mekah. Boleh buka Mekah. Lepas tu ada satu grup. Bila Ansar tengok kata Nabi SAW ambil harta rapasan semua bagi kepada ahli Mekah, fak dia tak boleh sekut habuk. Mari dia berasa kata Nabi nak tinggal fak dia lah. Tak ada wis sekut habuk ke fak dia. Bagi ke ahli Mekah. Nabi duk beli hati orang Mekah sebab nak klik duk Mekah. Ragana-ragana pun rumah Nabi duk Mekah. Berasa tak molek kepada Nabi SAW. Nah. Cerita ni sapa kepada Sa'ad ibn Abi Waqqas. Nah. Lalu tu dia pergi cari Nabi SAW. Bukan Sa'ad ibn Abi Waqqas, Sa'ad ibn Ubadah. Nah, dia ni jadi ketua Ansar. Nah, salah seorang ketua Ansar. Lepas tu dia pergi cari Nabi SAW. Dia mengadap Nabi. Mengadap cari Nabi ni sebab rasa tak molek dah. Hati dia rasa tak molek dah terhadap Nabi SAW ni. Lalu tu terpaksa kena pergi sarap dengan Nabi SAW. Sa'ad ibn Ubadah ni dia geroyak Nabi, ya Rasulullah, sesungguhnya kaum kamu Ansar sudah berasa tak molek padamu, hai Rasulullah, atas perbuatan kamu. Kamu ni ambil harta rapasan hak kami ni, cuah tenaga, cuah rela darah, dia bagi kat orang habis. Tak ada tinggal kat kami sekut pun. Sa'ad bin Ubadah pergi sarap dengan Nabi. Nabi SAW bila dengar balas tu, tanya Sa'ad klik, "Pahmu balas mana? Hei Sa'ad." Kita nak ayat kalau tanya kita. Kawan tak apa. Nah. Kita ni kalau Nabi tanya, demo balas mana? Orang lain rasa betul demo balas mana? Kita nak ayat mana? Kok sungguh ni? Kita tak royak atau kita berasa, kawan tak apa. Nah, tapi Sa'ad bin Abu Waqqas dia ni cuci hati dia betul benar. Dia kata, "Ma ana illa ma'a qaumi." Ma ana illa ma'a qaumi. Saya ni bukan orang lain, supaya dengan fafak kawan ke. Sarapap dia terung dengan Nabi SAW. Nah. Lalu itulah Nabi SAW pesan kepada Sa'ad bin Ubadah, suruh panggil kaum Ansar hok turun medan perang semua, hok berasa hati, mari kita mari bipon duduk satu tempat. Lepas tu ambil muhajirin, beberapa orang kibar muhajirin mari jadi saksi. Fa Ansar semua mari. Mari bila Nabi tahu perasaan Ansar. Nabi tanya Ansar tadi. Nabi tanya, "Ya ma'syaral Ansar, hei orang-orang Ansar, maqala taballaghani ankum, balagani ankum." Tutur kata hufuk kamu ni sudah sampai kawal lah, Nabi kata. Saya balik mudah-mudah gitu, mudah faham dah. Tutur kata pada muduk kukuk kecil, duk bisik-bisik tu sapa mari dah kepada Nabi SAW. Lepas tu Nabi tahu dah
apa yang ada dalam hati kamu, perasaan kamu terhadap perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pasal ambil mana? Ambil harta rapasan semua kamu buat ni bagi kepada orang lain, tak tinggal sekok habuk. Nah. Nabi pun tanya, tak ke kamu dulu hari tu sesat? Alam atikum dhulala fahadakumullah. Tak ke aku mari syari fakmu hari tu fakmu sesat. Patut Tuhan beri hidayah kepada kamu. Nah. Wa alatun fa'aghnakumullah. Fakmu susah patut Tuhan beri fakmu kaya, ada harta. Nah. Wa a'da'un fa'allafa baina qulubikum. Pa fakmu dulu seteru khazrak dengan ajduk seteru belawai sokmo, patut Allah ikatkan hati fak demu. Tak gitu ke? Ansar ni dia juruh. Dia jawab dengan juruh dia tu. Dia kata, Allah wa rasulahu amanna wa afdal. Tuhan lah yang lebih baik, Nabi lah yang lebih baik pada kami. Kebaikan semua kembali pada Allah, kembali kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mana kata, dulu fak dia balas tu sungguh. Duk kelahi lawan lama mana antara Khazraj dengan Aus. Lepas tu Tuhan ikatkan hati mereka ni sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi tanya fak dia. Lepas tu dia lah. Dia juru fak dia. Kalau kita ni kalau ada cang bidah klik, kita bidah klik ni. Ada cang sebab ni. Fak dia duk dia Nabi pula tanya, ala tujibuni ya ma'syaral ansar? Tak nak jawab sikit ke, hei ansar? Sekadar tu je kamu nak jawab. Tak jawab kau sikit. Tak saya dakwa gapo kerana ni. Nabi royak tak kira fakmu sesat dulu, tak kira fakmu besar balah dulu, tak kira fakmu duk kelahi, lepas tu kebaikan semua mari sebab aku jumpa fakmu, tak kira. Fak dia pada dia. Jina fak dia, masya-Allah. Tak ada kata Nabi takabur, Nabi dakwa diri kebaikan diri, tak. Juru fak dia. Nabi tanya, ala tujibuni, tak nak jawab gapo, tak saya jawab gapo kau hei ansar. Tengok fak dia jawab terena dah. Bimaza nujibuka ya Rasulullah, kita nak jawab gapo hei Rasulullah. Patut Allah wa rasuluhu amanna wa afdal. Keamanan semua, kebaikan semua kembali pada Allah, kembali kepada Rasul. Nyak tu ya. Tak ada dakwa gapo. Mula-mula tu bisik sok-sek dah. Kena Rasulullah hanya pak tak berani duk dia. Juru fak dia. Tanya Nabi pula nak jawab gapo hai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi bakit we dengar. Nabi bakit we dengar. Nabi kata, ama wallahi law syi'tum laqultum. Fala sadaqtum wala sudiqtum. Nabi kata, demi Allah, kalau lafazmu nak bakit memang boleh bakit. Lepas tu benar bakit memanglah benar. Kalau nak bakit, benar sungguh. Gapo dia? Atainakum mukadziban fasaddaqnak. Kalau nak bakit, biasa mana? Nabi lari daripada kaum hok dustakan Nabi, hok patisik Nabi, lepas tu mari syarifat kami terima penuh. Sungguh tak? Sungguh. Nabi lari pada ahli Mekah, kena halau, kena berbagai-bagai. Nabi lari daripada Mekah, klik mari masuk Madinah. Pak tu Ansar samuk penuh-penuh. Makhzulan fanasarnak. Kena tinok, kena nak bunuh, nak gapo, tapi kami tolong. Ambil di start perang Badar, seterusnya pertolongan Nabi, golongan hok tolong Nabi iaitu Ansar. Mulai Nabi pindah tubik pada Mekah pergi Madinah, lepas tu golongan hok tegak dengan Nabi sungguh, lawan tahan Nabi, tak lain tak bukan Ansar. Sabit tu Nabi kata, kalau fakmu nak bakit boleh bakit. Lepas tu memanglah hok mu bakit tu benar sungguh berlaku. Banyak Nabi cerita. Fak dia pun dia tak ada nak bakit gapo. Tak ada bakit gapo. Sedangkan perbuatan Nabi kepada Ansar ni berat sangat kali ni. Berat sangat.
Nabi kata pula, awajadtum ya ma'syaral ansar fi anfusikum fi li'a'atin minad dunya ta'allaftu biha qauman liyaslamu. Famu nak berasa hati dengan benda-benda dunia, sedangkan aku ambil benda dunia ni untuk nak ikat hati. Allafa baina qulub. Orang lain katik. Takut-takut dia mau terikat dengan mata harta dunia nak masuk Islam katik. Nabi royaklah tujuan dia sebab gapo? Sebab gapo? Wa wakaltukum ila islamukum. Patut aku serah kau fakmu ni kepada Islam yang ada dalam hati kamu. Tu tujuan Nabi buat. Nabi ambil harta rapasan semua bagi kepada ahli Mekah. Tujuannya nak ikat hati ahli Mekah. Takut-takut ahli Mekah tertarik dengan perbuatan Nabi kepada mereka, dia mahu nak masuk Islam supaya fakmu gatik. Hei Ansar. Pas fakmu ni Nabi SAW kata, aku serah fakmu ni kepada agama Islam yang ada pada kamu. Nak kata Nabi yakin kata Ansar ni balah-balah mana tak deraka. Balah-balah mana tak tinggal Islam dia. Nabi yakin kepada Ansar sampai setara tu nah. Nabi mancai to Syau Ansar ถึงขนาดที่ว่ามอบหมายชาวอันซอรให้กับศาสนาที่มีอยู่ในแต่ละคนแต่เอาทรัพย์สินของดุนยาทรัพย์สินที่ได้มาทั้งหมดเนี่ยมอบให้กับคนที่ยังไม่เป็นมุสลิม tujuan nak tarik dia tu. Lepas tu Nabi royak, ala tardawna ya ma'syaral ansar. Hei Ansar, ni cerita tujuan Ansar ngamuk sebab gapo. Sini Ansar kacau duk dakwa kata gano Nabi tak dakwi kat dia habis. Ansar dia nak gapo? Boleh kena hati Ansar. Sabit tu dia boleh gelar pada Nabi, boleh jaminan pada Allah Subhanahu wa taala ni. Nah. Bu Nabi kata ala tardawna ya ma'syaral ansar ay yadhhaban nas bisyati wal ba'ir. Fakmu rela rahai Ansar wi fak nu. Kelik rumah dia dengan unta dengan kambing. Kelik rumah dia bawa unta bawa kambing. Wa tarji'u bi Rasulillahi ila rihalikum. Dan fak kamu ni klik dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke kampung kamu. Nak kedak. Ya. Lepas tu Nabi kata, fa wallazi nafsi biyadihi. Nabi supah. Laulal hijrah, kalau tak sebab hijrah, la kuntum ra'am minal ansar. Nescaya aku adalah salah seorang di kalangan Ansar. Kalau bukan sebab hijrah. Nabi cerita. Nabi ayat lagi, walau salakan nasu syi'ban wa salakatil ansaru syi'ban la salaktu syi'bal ansar. Kalaulah orang semua pilih pergi jalan lain, Ansar pilih pula pergi jalan lain, nescaya aku akan ikut Ansar. Kemahnya perkataan Nabi SAW, tegaknya. Nak kata Nabi terikat hati dia dengan Ansar secara tu. Lepas tu Nabi doa, Allahumma arhamil ansar wa abna'il ansar wa abna'i abna'il ansar. Oh Allah, rahmatilah kepada Ansar, kepada anak Ansar, kepada cucu Ansar. Nabi doa kepada mereka ni. Bila Ansar radhiyallahu anhum dengar balas ni, bila Ansar dengar balas ni, kata Nabi kata, belawi dia mau tu klik nak kedak wi dia mau tu klik dengan harta mendah, harta apa semua. Lepas tu fakmu klik dengan Nabi mu ke kampung kamu nak kedak. Dengar jawab pe Ansar molek. Dia kata gena, radina bi Rasulillah. Radina bi Rasulillah. Cukuplah bagi fak kami dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cukuplah. Itu dia Ansar. Bukan sekadar cukup. Qisman wa hazzan. Bagi ni bagi yang paling labur sekali. Tak ada boleh sekut habuk kali. Tapi bila dia tahu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nak kelik dengan fak dia ke Madinah, dia kata cukuplah, padailah. Bagi balas ning kum. Tak boleh sekut habuk pun lagi dia. Tak ada nak ni. Nak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kelik dengan kami ya. Bahkan bagi balas ning fak kami ni lebih untung lagi. Qisman hazzan.
Subhanallah, tengok hati Ansar. Letih sampai setara tu dah. Dia hidup ngamuk-ngamuk, gamuk kan nak ke harta dak. Dia takut Nabi klik duk Mekah tak seklik dengan fak dia. Nyak tu dia takut. Lepas dia kecek belah tu teriak, nangis fak dia. Dia dengar Nabi SAW iklan tegak sampai dia habis keliru.ความคลางใจความรู้สึกที่คิดว่านาบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจะจากพวกเขา dia takut Nabi tinggal buat dia. Lalu itulah Nabi prakak iklan kata kalulah orang pilih pergi jalan lain, Ansar pilih pergi jalan lain, nescaya Nabi sallallahu alaihi wasallam pilih nak bersama dengan Ansar. Nabi kecek belah tu teriak pada dia, teriak. Tak ada nak leh, tak ada nak leh. Tu mauqif dalam ma'arakat Al-Hunain. Sabit itulah tak pelik kalulah dia buat dia ni nak boleh gelare pada Nabi sallallahu alaihi wasallam Ansar, boleh jaminan pada Allah Subhanahu wa taala kata muflihun. Patu jadi alamat kepada orang seseorang itu jadi adalah orang beriman ke orang munafik. La yuhibbuhum illa mu'min wa la yabghaduhum illa munafiq. Faman ahabbahum ahabbahu Allah wa man abghadahu abghadahu Allah. Sesiapa kasih mereka ni, maka sesungguhnya Allah akan kasih pada dia. Dan sesiapa benci kepada mereka, nescaya Allah akan marah pada dia. Hadis sahih. Tu dia Ansar. Kenal dah Ansar dah. Orang dididik melalui orang yang paling bijak sekali. Bagaimana dia nak tubik mari tak comel? Bagaimanakah orang duduk dengan orang yang paling bijak sekali? Bijak di segi tarbiyah, comel di segi akhlak, bergaul, contoh tauladan yang paling baik, yang paling comel sekali. Lepas tu duduk bela dia ni, bela, bagaimana tak tubik dia comel. Sampai itulah Ansar, kalau tengok sejarah Ansar, dia tak pernah boleh balasan ganjaran dalam dunia ni, tak pernah boleh. Cuba tengok dalam perang gapo pun. Dia gerbang jiwa dia, gerbang harta dia. Tapi balasan atas dunia ni dia tak ada sikit habuk supaya Tuhan nak taruh ke dia. Tuhan taruh sungguh kepada dia. Taruh noh beri hati di akhirat sikit lagi. Tu rekasih dalam peperangan Hunain, lepas perang Hunain. Natijahnya dia nak Nabi belah harta gijau pun. Pentingnya Nabi duduk dengan kawan. Tak ada penting apa. Ansar. Haklik mari Saqifah. Saqifah bila Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat pada hari 12 Rabiul Awal tahun yang ke-11 Hijrah. Abu Bakar dengan Umar duduk sekali mayat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebenarnya cerita Saqifah ni bersangkut paut dengan Latik ke Abu Bakar. Bersangkut paut benar cerita yang duk berlaku haru-haru. Nabi mati, lepas tu ada hikam berlaku beberapa perkara. Tapi kita nak pergi fokus di Saqifah. Bila Ansar buat berhimpunan di Saqifah, ya dua cerita. Cerita di Saqifah, lepas tu cerita di Ummah Aisyah radhiyallahu anha. Pergi di Saqifah, Ansar buat berhimpunan dua golongan, Aus dengan Khazraj. Lepas tu semua ahli Madinah Ansar buat satu suara nak latih Sa'ad bin Ubadah jadi ketua. Sepakat siap dah. Semua setuju nak wih Sa'ad. Kalau tak silap saya, dia ni ketua kabilah Khazraj. Aus ni orang lain, tapi lihat sebelah Aus pun setuju nak latih Sa'ad bin Ubadah jadi khalifah, jadi ketua. Buat dia. Tak ada royak kepada Abu Bakar, tak ada royak pia. Buat hijau buat dia. Berat ni. Berat ni kalau tengok sekaligus ni gano buat balas ni.
Tapi ingat molek, kita pegang dalil. Secara umumnya demon ni tu hebat takkan dah. Nabi pun jaminan dah. Gapo tujuan dia? Setelah mana dia buat pertama kali saya nak cerita cepat-cepat sikit yang masuk keadaan Madinah semasa tu dilikungi oleh seteru Islam belaka. Kita nak kenal hakikat Saqifah, pertama kali kita kena bawa sangkum masa tu pergi pada masa ya. Jangan duk gambar masa kita, jangan duk khoyabak kita. Kena ingat, kita kena tasawur sejarah, tasawur sangkum na yuk semainan balah mana. Madinah umpama kata satu kampung, Ansar tuai kampung, Muhajirin orang mari tupai, tu asal. Kalau banding kok, kita orang talak mai tuai rumah, orang Kedah Buruk mari sini mari tupai. Gambar dah. Kalulah takdir kata ketua di Kedah talak mai ni habis warak, orang hijrah mari tupai, orang Kedah Buruk mari tupai ni ada hak tak? Orang lekeh tak nak pilih ketua di kalangan orang tepat teh ke? Kalulah orang talak mai duduk sini gak nak latih ketua kampung gak, ya orang pilih di kalangan orang tepat teh. Kalau kecek besar sikit, koncang wat jala dengar orang nara. Orang nara pindah mari satu golongan mari tupai orang jalan. Tiba-tiba ketua mati. Orang jalan nak latih ketua semula, kena minta izin kepada orang nara tak? Kena minta tak? Tak perlu minta sebab ya orang tupai mari ya. Balah itulah tasawur Ansar. Dia orang tepat teh. Patut dia lebih tahu jarak keadaan masyarakat tepi-tepi dia, peran-ban penyang, railu, chong tang hal tang. Dia lebih tahu daripada orang Muhajirin. Bila dia orang tepat teh, dia mas'ul, dia orang kena tanggungjawab. Satu. Yang kedua, tak ada dalam ajaran Islam kata bila ketua mati, khijau lain kena berhenti habis. Kena kamu ketua dulu. Tak ada dalam ajaran Islam kata dia ada tok guru mana mati, khijau semua kena berhenti habis. Wi taruh mayat tok guru wi siap dulu, baru mari buat latih semula. Lebih-lebih lagi masyarakat semasa tu seteru Islam duk tunggu nak ranguh semata. Lepas tu Madinah dilikungi dengan seteru Islam saja. Yahudi duk situ lagi. Musyrikin berapa banyak apa kabilah duk keliling. Kalulah takdir kata sengih tinggal masa we taruh mayat Nabi dulu, gapo mari dulu. Kalau takdir kata orang musyrikin mari serai mari, pia nak arah. Tak ada ketua ni. Pia nak arah. Tak ada. Akan jadi berlaku haru-haru teruk lagi. Sebab itulah memanglah Ansar dia lebih tahu kata apa yang kena buat lah ni. Bila orang Islam tak ada pemimpin, orang yang paling tahu strategi dalam Madinah bukan orang lain. Tuan umur lah lebih tahu. Orang lebih tahu strategi cong tang dari talat mai ni, orang tepat teh. Sebab itulah ya aula orang tepat teh dulu pada orang luar. Kalau rumah kita, apatah lagi masa sahabah radhiyallahu anhum Nabi mati gapo duk haru-haru ni, kena ada orang nak tadbir umur. Sebab itulah Ansar dia buat berhitung ni.
Ia tak ada royak kepada Muhajirin, satu sebabnya Muhajirin ni duk cara kepada mayat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, satu yang keduanya Muhajirin itu orang mai tupai ya, dipandangi Ansar. Nah, nai mumah Ansar dia tengok balas tu. Dia kena rapi cop. Orang Madinah ni anak keluarga ya saja, Muhajirin apa tupuk ya. Kalau tunggu dulu kau ada orang mai serat, orang hok teruknya, keluarga Ansar lah hok teruk sekali. Sebab itulah dia kena tadbir, dia kena usaha. Nak arah. Pas kita akan tengok sejarah Saqifah ni, kita boleh dapatilah kata Ansar dia tak ada nak di kepada perekat, kepada tamneng, kepada pemimpin. Tapi dia buat semua tu untuk keselamatan kepada orang Islam semua. Kita akan tengok. Lepas pada dia hipong mari siap pak tu, dia buat satu suara pakat nak latih Sa'ad bin Ubadah. Kita klik pergi kepada Ummah Aisyah. Di Ummah Aisyah, Ali dengan Abbas duk mani mayat Nabi SAW. Abu Bakar, Umar duk tunggu situ. Tiba-tiba seorang sahabat tengok Ansar dah berhipong di Saqifah, lari. Tunggu mari Ummah Aisyah, goyak kepada Umar radhiyallahu anhu. Hei Umar, tu baik mari sta. Ansar buat cerita besar nu. Ansar buat buku besar nu. Umar tegap ah. Dia buat beripung fak dia ada hal besar. Kalau melepas dia akan jadi haru-haru di kalangan umat Islam semasa tu. Umar dengar balas tu, dicuek Abu Bakar radhiyallahu anhu. Mula-mula sekali Abu Bakar, aku duk sibuk dengan Nabi, terus duk gaduh kejah. Royak kali kedua, kejah. Duk sibuk, duk gaduh dengan mayat Nabi SAW, duk tunggu, tengok. Umar kata, ya Abu Bakar, kalulah melepas haning siapa keselesai, akan jadi huru-hara di kalangan masyarakat kita. Tu baik marilah. Abu Bakar tu baik mari. Abu Bakar dengan Umar tu baik mari. Umar royak kepada Abu Bakar radhiyallahu anhu, kata, Ansar buat perhimpunan untuk nak latih ketua di kalangan fak dia. Abu Bakar bila tahu balas tu, heret Umar pergi. Goyak kepada Ali tak? Tak ada goyak. Sebab apa? Sebab Ali duk gaduh mani jenazah Nabi SAW. Tubik tujuan nak pergi ke panha. Gapo kita nampak sini? Makna kata peristiwa berlakunya Saqifah Ansar berhimpunan, Abu Bakar อุมัร ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องตั้งแต่แรก Mari tahu lek belakang dah. Lepas tu gi tujuan nak ukar masalah. Bukan gi untuk nak gi terima tamneng dak. Tak ada. Abu Bakar dengan Umar tu pergi tu mengadak gi ke Saqifah. Tengah-tengah jalan jumpa pula dengan seorang kibar Muhajirin. Siapa? Abu Ubaidah. Gelar dia Amin Hadhil Ummah. 3 orang pembesar-pembesar Muhajirin. Nak rakyat kata takdir Allah Subhanahu Wa Taala. 3 orang ni supaya dengan wakil Muhajirin semua dah. Sebab semua orang iktiraf kata tiga orang ni adalah orang yang Nabi SAW ambil wak kira semua. Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, Umar Al-Faruq, yang ketiganya Abu Ubaidah. Gelar dia Amin Hadhil Ummah. Sebab itulah satu hadis diriwayat oleh Aisyah yang kata, ada sahabat kita tanya Aisyah, "Hei Aisyah, kalulah Nabi nak latih orang rati pada dia akan latih pihak?" Aisyah jawab, orang pertama Nabi akan latih ialah Abu Bakar. Sahabat tanya pula, lepas tu pihak? Aisyah kata lepas tu Umar radhiyallahu anhu. Sahabat tanya pula, lepas Umar pihak? Aisyah kata lepas Umar Abu Ubaidah Amir bin Jarrah. Abu Ubaidah 3 orang. Dengan masa yang tak ada sepakat. Masa tu lah tak ada pakat, tak ada orang panduang Abu Bakar, Umar tak tahu cerita. Umar orang mai goyak ya, kecuali Abu Bakar goyak kata ada buku, tubik tengah jalan nak pergi ngadak jumpa dengan Ansar, tiba-tiba jumpa dengan Abu Ubaidah tengah jalan. Lalu itulah Abu Bakar ajak Abu Ubaidah pergi ke Saqifah, tempat berhimpunan Ansar. Tengah-tengah jalan berjumpa orang tua 2 orang di kalangan Ansar juga.
Orang tua dua orang ni saya tak ingat nama, tapi dua-dua orang ni adalah orang di kalangan hok turun medan perang Badar. Dia nasihat, "Hei Muhajirin, hei Abu Bakar, hei Umar, hei Abu Ubaidah, fakmu keleklah tak usah duduk harulah fak dia. Fakmu kira fakmu." Tapi Abu Bakar, Umar tegak kata balah-balah mana kena pergi. Apa tu lalunya? Ada tengok pula lagi. Masa tak ada dah ni. Baru duduk sekerak jalan. Nah, insya-Allah kita akan sambung dah insya-Allah. Sampai pukul 8 dah. Kita minta masa sampai pukul 8 insya-Allah dah. Bila tiba-tiba Abu Bakar dengan Umar, patut Abu Ubaidah ngadak pergi ke Saqifah. Tengah lepas pada latih dah. Semua satu suara. Nak latih Sa'ad bin Ubadah jadi khalifah. Tapi tak ada bai'ah lagi. Mi mati kacan di kalangan Ansar nak latih Sa'ad bin Ubadah jadi khalifah. Lepas tu tengah-tengah Sa'ad bin Ubadah duduk khutbah. Sa'ad bin Ubadah khutbah comel khutbah, tapi tak ada masa nak cerita. Kalau dengar khutbah dia pula, dia cuci sungguh hati, dia cuci sungguh. Tapi tak ada masa